Hai, selamat pada semua. Kembali semula ke edisi misteri. Dah lama saya tak buat video pasal kisah seram sebab yelah sibuk kan. So, malam ni saya kembali lagi untuk bercerita tentang pengalaman seram yang dialami oleh adik saya sendiri yang baru sahaja habis pengajian di sebuah pusat pengajian di selatan tanah air. Saya tak nak sebutkan apa nama pusat pengajian tersebut sebab kisah tersebut mungkin menyentuh sensitiviti sesetengah pihak. So better saya katakan tempat tersebut terletak di selatan tanah air. Itu saja. Adik saya sebenarnya dia banyak mengalami pengalaman seram di sana. Cuma salah satu pengalaman seram dia menarik minat saya untuk saya ceritakan dekat sini. Okey, so kisah dia bermula pada jam 12.30 malam. Masa tu dia berjalan daripada Wings di hostel tu. Berjalan daripada Wing nak balik ke bilik dia, yang jarak daripada Wing ke bilik dia selang 5 pintu bilik hostel tu lah. Okey, bila dia lalu dekat depan bilik air, depan pintu bilik air, ada seorang budak perempuan dalam lingkungan 18 tahun dah, lebih kurang macam tu. Dia keluar daripada bilik air tu. Lepas tu budak tu senyum dekat adik saya. Adik saya pun balas senyuman dia. So adik saya pun berlalu macam tu je. Lepas tu budak tu dia halang laluan adik saya. Dia nak minta tolong. Dia senyum sambil nak minta tolong, nak temankan budak tu pergi ke kafe untuk beli ais. Masa tu adik saya kata, pukul 12 malam mana buka kafe? Budak tu jawab, ada makcik dalam tu. Dia kata ada makcik dalam kafe tu. So dipendekkan cerita, dia orang pun berjalan pergi ke kafe tu. Dalam perjalanan adik saya tanya, you daripada bilik blok mana dia kata. I dari blok B, dia kata macam tu. So adik saya pun pelik lah, sebab bilik hostel adik saya yang tempat yang jumpa dia tu dekat blok A. Macam mana pula budak tu boleh terlepas daripada blok B pergi blok A pula? Dah lah tu pergi dekat bilik air blok A pula kan. So adik saya pun pelik lah. Okay, adik saya pun mana nak fikir panjang. So dipendekkan cerita, sampailah ke kafe tu. Sampailah dekat kaunter kafe tu. Lepas tu budak tu suruh adik saya panggil makcik tu lah. Lepas tu adik saya pun panggil makcik tu. Lepas tu panggil, terdengarlah suara makcik tu dekat daripada dalam kaunter kafe tu lah. Padahal kaunter kafe tu dah tutup. So bila ada suara makcik daripada dalam tu, saya pun tak pasti macam mana dia punya kafe punya tempat. Mungkin dia punya kafe kaunter tu dia orang tarik guna macam something macam pagar zinc tu kot, tu tutup, saya tak pasti. So bila ada suara daripada makcik daripada dalam tu, so adik saya pun tanya, ada ais tak? Lepas tu makcik tu suruh adik saya pergi tengok dekat freezer yang dekat pintu belakang di sebelah tepi kaunter kafe tu. Okey, rupa saya nak bagi tahu. Okey, freezer yang menempatkan ais tu, batu ais, ada dua dekat kafe tu. Satu dekat pintu belakang dekat tepi kaunter kafe seperti yang saya ceritakan tadi, dan satu lagi di sebelah depan kaunter tu. Okey, adik saya pun buka freezer tu, tengok tak adalah makcik, dia kata. Lepas tu makcik tu suruh adik saya tengok pula freezer yang sebelah depan. Adik saya pun buka lah freezer tu.
Tengok-tengok tak ada juga, dah habis. So adik saya cakap, dah habis lah makcik, dia kata. Jadi makcik tu cakap, sekejap ya dek, makcik pergi ambil je, makcik nak pergi letak je ais dekat luar ni, dia kata. Dia kata maksudnya makcik tu dia nak ambil ais yang daripada dalam kaunter kafe tu, dia nak bawa keluar, dia nak bagi adik saya lah. Okey, yang part paling bestnya, bila lepas daripada makcik tu cakap macam tu, adik saya tunggu dalam seminit dua, tak keluar pula makcik ni, lamanya. Okey, budak perempuan tadi pun cakap macam ni kan adik saya, tak apalah, I tunggu je lah kat sini, dia kata. Adik saya cakap, tak apa, kita tunggu sama, tunggu makcik tu keluar. Tak apa, kata budak tu, tak apa, you balik dulu, dia kata. I tunggu makcik dekat sini, tak apa, you balik dulu. Adik saya cakap lah, bukan you tadi kata takut ke nak suruh I teman? Lepas tu budak tu jawab macam ni, tak apa, I ingatkan makcik tak ada tadi dekat kafe. Tak apalah, you balik dulu, dia kata. Lepas tu adik saya pun pelik lah, kenapa dia cakap macam tu? Tadi pria nak ajak teman pergi kan. Lepas tu dia suruh balik pula. Dah tu dia cakap pula dia cakap dia ingat makcik tu tak ada dekat kafe. Padahal pada mula-mula tadi budak tu cakap makcik tu ada dekat kafe, dia kata. Adik saya pun malah nak ambil pusing, dia pun balik lah. Dia pun balik, dia jalan-jalan dalam jarak 5 meter ataupun 6 meter daripada tempat budak tu berdiri tadi. Bila adik saya berjalan dalam jarak 5 meter atau 6 meter, adik saya toleh ke belakang, tengok tak ada dah, tak ada orang. Tak ada orang. Jadi adik saya pun pelik lah, bukan budak tu tunggu kat situ ke? Tapi hilang pula. Okey, adik saya pun berjalan sambil tengok belakang, jalan selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah, sambil kepala dia tak lekang, tak terlepas daripada tengok belakang. Tak ada juga budak tu. Okey, adik saya pun balik. Dan lepas tu adik saya terfikir lah, bukan ke budak tu muka dia sebiji macam penampakan yang saya jumpa dekat tepi bilik air tempoh hari. Masa tu adik saya pun dah rasa seram dah. Okey, kisah yang pasal yang adik saya jumpa tu, penampakan yang adik saya jumpa dekat bilik air tu, kisah dia macam ni. Pada suatu malam tu adik saya pergi ke bilik air. Lepas tu dah selesai hajat dia, adik saya pun pergi ke nak cuci tangan lah, macam tu. So malam tu dia ternampak ada penampakan di tepi sudut dinding di bilik air, di tempat cuci tangan, dengan muka yang pucat, dengan rambut yang mengebang, pakai baju putih. So adik saya jenis yang, dia bukan jenis yang lemah semangat, dia kuat semangat. Dia bukan jenis yang bila dinampak tu dia terus terpekik, terolong, menjerit, lari. Tak. Adik saya jenis yang bila dia nampak yang tu, okey, dia berlagak macam dia tak nampak. Dia berlagak macam tak nampak, dia jalan slow, so jalan macam biasa. Padahal hati dah takut dah. Tapi syukur pada malam tu dia tak demam lah. Lepas tu dia tak demam, sebabnya semangat dia sangat kuat. Dia jenis yang mata hijab terbuka, rasanya tak semua benda dia nampak sebenarnya, tapi ada masa dia akan nampak apa yang orang lain tak nampak. Macam saya lah, macam saya jenis yang saya boleh nampak benda-benda macam ni, cumanya dia ikut masa. Tak semua orang yang hijab mata terbuka dia boleh tengok all the time. Tak semua. Ada certain yang boleh nampak all the time, ada certain yang boleh nampak pada satu masa, dan ada certainnya yang macam saya just nampak bayangan je. Yang ada certain yang lain dia nampak full package. Macam itulah perbezaan dia. Berbalik pada kisah tadi, sejak daripada tu adik saya pun dia jadi spy, dia jadi penyiasat persendirian. Dia pun korek, dia dapat info atau cerita daripada senior yang belajar dekat situ.
Kisah dia, ada seorang budak perempuan yang berusia dalam lingkungan 18 tahun. Jadi dia ni ada satu hari tu dia sakit perut. Dia mengalami sakit perut yang agak teruk lah. Jadi budak-budak hostel yang ada dekat dengan dia suruh dia pergi ke klinik besoknya. Okey, dia pun okey lah, dia pun setuju lah nak pergi. Okey, sampai dekat hari kejadian tu, pada keesokan harinya ada seorang cikgu dia nak bawa dia pergi ke klinik lah. So sebelum cikgu tu sempat nak bawa dia pergi klinik, dia mengadu sakit perut dan dia nak pergi ke toilet. Dia kata dia minta izin pergi ke toilet, dan cikgu dengan budak-budak yang nak bawa dia pergi klinik tu tunggu dekat luar bilik air. So tunggu, budak tu tak keluar-keluar. Jadi cikgu dengan dengan member-member budak tu dia rasa macam risau lah. So dia orang pun pergi jenguk ke bilik air tu. So bila dia orang ketuk pintu, ketuk, budak tu tak jawab. So dia orang pun pecahkan pintu. Dia orang dapati budak tu dah terkulai dekat lantai tandas. Jadi dia orang dah bawa pergi ke klinik, pergi ke hospital, dan doktor sahkan budak tu dah meninggal. Guys. Bila budak tu dah disahkan meninggal, jadi mak bapak budak tu dihubungi lah. Dia orang pun datang. Jadi ayah dia melarang ataupun membantah doktor membuat postmortem ke atas jenazah anak dia. Jadi doktor tu pun pelik lah, kenapa bapak dia tak bagi pula buat postmortem jenazah anak dia kan. Jadi bila doktor cek, tak tahu macam mana doktor cek, rupanya budak tu mengandung dalam 2 bulan dah, lebih kurang macam tu, tak silap. Bila doktor dapati budak tu mengandung 2 bulan, jadi entah macam mana mak budak tu dibongkarkan rahsia apa yang terjadi, bahawa budak tu mengandung anak hasil daripada ayah dia. Maknanya hasil daripada sumbang muhram. Tak tahulah, mungkin ayah dia pernah rogol budak tu ataupun macam mana. So budak tu pun mengandung 2 bulan. Jadi itulah puncanya budak tu mengadu sakit perut, sampai budak tu terlantar dekat bilik air dengan keadaan yang dah meninggal rasanya lah. Sebab mungkin kata doktor tu, tak tahulah, ada doktor tu ataupun andaian semata-mata, budak tu badan dia kecil. Jadi umur budak tu baru 18. So dia tak boleh nak handle ataupun tak boleh nak tanggung anak dalam kandungan dia sebab badan dia terlalu kecil. Itu antara punca budak tu mengalami komplikasi yang sedemikian lah. Jadi saya ucapkan salam takziah kepada keluarga arwah, dan saya doakan moga roh arwah dicucui rahmat. Amin. Jadi apa yang adik saya boleh simpulkan, bahawa budak yang malam tu yang dijumpa, yang mengajak dia teman pergi ke kafe untuk membeli ais, sebenarnya adalah penampakan yang dia jumpa dekat tepi bilik air semasa dia masuk ke toilet, dan kemungkinan penampakan yang sama yang dia jumpa yang ajak dia teman dia pergi membeli ais. Itu yang adik saya simpulkan lah. Dan saya rasa itu saja kisah yang saya kongsikan pada malam ni. So pengajaran dia, nak pergi ke mana kena baca doa lah. Bacalah doa kalau nak buat sesuatu ataupun nak pergi ke mana-mana. Dan sentiasa kuat semangat. Anggap semua ini adalah cubaan, dan sentiasa berpegang kepada agama masing-masing. Itu yang saya boleh cakap lah. Bukan setakat untuk korang, jadi peringatan ini untuk saya sendiri juga.
Okey, so tamat sudah kisah pada malam ni. Dan sebelum mengakhiri video ni, saya ingin berpesan kepada semua dan juga diri saya sendiri supaya jaga SOP, jaga penjarakan, jangan pergi ke mana kalau tak perlu, dan sentiasa cuci tangan dan guna hand sanitizer. Jangan lupa juga pakai penutup muka, penutup hidung dan mulut, ataupun orang panggil mask. So itu saja untuk kali ini. Thank you and bye.